Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Amin amin summa amin fa amma ba'du. Abang Haji Amiruddin dan ahli jawatan kuasa surah Jumaat surah Al-Amin di Bandar Tan Hussein On, wakil muslimat, tuan imam, hadirin hadirat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah dengan lafaz tahmid alhamdulillah. Segala puji dan puja untuk Allah kerana dalam kesibukan kita mencari rezeki, berkerjaya mencari nafkah untuk isteri, anak-anak, keluarga, sibuk bekerja urusan duniawi, kita tak lupa urusan ukhrawi. Duduk dalam jilsah ilmiah, puasa sunat, solat berjemaah, baca Quran, semua ini bekalan kita untuk di hari sana nanti, di samping kita cari bekal untuk hari sini di dunia. Hadirin sidang jemaah, 2 bulan yang lalu kitab kita ini sampai pada pendidikan anak-anak dalam Islam ini. 2 bulan maksudnya sebelum Ramadan, walaupun anda datang bulan Ramadan, tapi kita tak baca kitab, kita bertazkirah pasal Ramadaniyah, keramadanan. Jadi kalau boleh tengok rakaman termasuk yang buat catatan yang ada kitab, sebenarnya kitab kita ini sedang berbicara pengisian masa. Pengisian masa yang terluang pada muka surat 140, masa lapar yang mempengaruhi anak-anak ketika usia belasan tahun. Panjang lagi lebar daripada kitab pendidikan anak-anak dalam Islam, punca berlaku gejala sosial, iaitulah masa lapar yang mempengaruhi anak-anak. Daripada kitab ini kita panjang lebarkan dengan kaitan tajuk kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Syarafuddin An-Nawawi, Imam Nawawi. Kerana pengarang Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dia kupas tentang solat. Banyaklah pelajaran itu berjela-jela, sampai kalau tuan-tuan follow, harapnya tuan-tuan telah tahu setiap doa ketika kita tengok air lagi sampai basuh kaki yang kita ulang-ulang kan. Ketika zikir-zikir yang kita baca, yang kita disarankan untuk baca daripada tengok air itu, macam mana doa dia? Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Sampai kita berkomo-komo, masuk air ke hidung, basuh muka semua. Akhir sekali basuh kaki pun baca doa. Allahumma thabbit qadamayya 'ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah, teguhkanlah, kejapkanlah, istiqamahkanlah qadamayya, 2 kaki aku di atas titian sirat. Kemudian habis daripada tu tentang doa pula. Dalam kitab yang sama, kitab Al-Azkar, kelebihan baca doa. Ketika kita ambil wuduk, habis tu kita baca doa, dan itulah kuliah yang terakhir sebelum Ramadan. Kelebihan ada 2 siri ya, Abang Haji Amiruddin ya. Iaitulah berkaitan fadilat, keutamaan, sampai dibuka futihat abwabul jannati samaniyah, dibuka pintu-pintu syurga yang 8. Dan kupas bagaimana maksud dibuka pintu syurga dengan sirah fi'il madhi.
Padahalnya futihat telah dibuka. Begitu juga kupasan, dibuka jalan untuk sebab musabab kita masuk syurga tadi dengan amalan. Walaupun Nabi sendiri dia tidak boleh jamin masuk syurga, Nabi kata lan tidak akan. Tidak akan, kalau lam tidak pernah, kalau la tidak, lan tadkhulul jannah, kamu semua tidak akan masuk jannah syurga. Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah, awak pun sama kau tak boleh masuk syurga? Wala ana, ya saya pun sama. Nabi sendiri kata, aku pun sama tak boleh masuk syurga. Untuk mengajar kita masuk syurga ini jangan sombong sangat kerana amalan kita buat. Kerana ada 6 punca orang boleh takabur. Salah satu 6 itu kerana amalan. Hak melibatkan agama, dia panggil sombong kerana amalan yang kita buat banyak, timbul rasa takabur. Yang kedua kerana ilmu. Sombong kerana ilmu. Hak ni melibatkan agama. Hak melibatkan dunia ada 4. Sombong kerana harta, sombong kerana pangkat, sombong kerana keturunan, kecantikan, dan sombong kerana keturunan, kecantikan, pengaruh ataupun pangkat tadi dan harta. Hadirin dan juga hadirat, masuk syurga ini bukan amalan semata-mata, tapi illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Nabi kata kamu semua takkan masuk syurga dengan amalan kamu. Lan tadkhulul jannah bi amalikum. Atau kama qala. Sahabat tanya, kamu pun sama ke? Sebab amalan kami, Nabi sampai bengkok kaki solat. Kita bengkok kaki makan seafood, bagau. Bengkok kaki kerana jatuh panjat pokok, kerana rempit. Tak, bengkok kaki kerana mendirikan amalan. Pun tak boleh masuk syurga. Nabi sebut, illa antar an yataghammadani Allah, kecuali dengan rahmat Allah. So masuk syurga dengan rahmat Allah. Cuma sebab masuk syurganya ada asbab. Jadi futihat itu dibuka pintu-pintu syurga sebab amalan yang kita buat. Awak syurga, awak syurga, awak syurga. Awak neraka, neraka, neraka. Bukan kuasa ana, bukan kuasa Nabi pun. Tapi ini amalan ahli syurga, amalan ahli syurga, amalan ahli syurga. Semayang, puasa, zakat, berkuliah, baca Quran dengan kuliah. Ini ahli neraka, ahli neraka, neraka. Kenapa? Zina, mencuri, merompak. So sebab musabab dia buat amalan, maka dibuka pintu-pintu syurga. Ini untuk kita recall pelajaran pada 2,5 bulan yang lalu. Habis daripada kita Al-Azkar itu, kita pun kembali balik pada kitab kita, Abang Puan Haji Amiruddin. Kitab kita yang pada muka surat 141 itu. Ya, kalau tuan-tuan follow, ikuti kuliah, dia berbicara di sini kita akan menghitung secara ringkas faedah-faedah solat pada sudut badan, sampai kita sebut satu persatu siri, beberapa siri, banyak siri lah solat, dan sain solat daripada pergerakan posture ketika kita daripada qiyam sampai duduk sujud sebagai contoh. Kenapa? Kerana pengarang menyatakan solat merupakan satu kebersihan yang dipaksakan. Hak ni, hak 356 siri, iaitulah berkaitan dengan kebersihan. Lalu cerita tentang salah satu cara bersih, bukan sekadar mandi hadas besar, ambil wuduk. Ini semualah, iaitulah poin yang kedua. Solat merupakan satu kebersihan yang dipaksakan, kerana sebelum solat dia dimestikan berwuduk. Daripada wuduk itu kita kupas, yang tak ada dalam kitab tapi ada dalam kitab yang lain, Al-Azkar, zikir-zikir, wirid-wirid indal wuduk, ketika wuduk. Jadi panjang. Begitu juga sebelum daripada ni, solat merupakan satu riadah. Dan nampak kat sini pun sama, tajuk kita Ustaz Yusri, iaitulah solat dan riadah. Apa perkaitannya pergerakan otot-otot ataupun riadah ni macam bersukan, yang juga telah kita kupas, iaitulah riadah, dia buat dalam bracket gerak badan. Solat merupakan satu riadah, iaitulah gerak badan yang mesti bergerak tu. Posture ketika kita solatkan kena bengkokkan. Kalau rokok, apa hikmah kita sujud dan seumpamanya, itu pada muka surat 141 yang telah kita kupas. Jadi semua setiap pergerakan anggota dan tulang pangkal ini tidak sepi lagi membawa kepada iaitulah kecerdasan bagi anggota-anggota badan, urat-urat sendi dan pusingan darah. Sampai sujud hari itu anda baca ada 12 kelebihan yang disebut oleh Dr. Osman, bukan doktor falsafah dari sudut pendidikan, doktor tibiah, doktor dari sudut hospitality ataupun kedoktoran. Banyak hikmahnya mengikut medical.
Salah satu orang yang rasuk, tuan-tuan ingat apa dia? Sujud yang betul boleh mengelak sakit mati pucuk. Itu telah kita kupas. Boleh, tapi kena duduk betul-betul lah. Letak kakinya macam mana supaya tak mati pucuk dan seumpamanya. Pergerakan oksigen sebagaimana dibuat satu tamsilan analogi. Oksigen ni di bahagian kepala mesti dihantar melalui saluran-saluran dari sudut sainsnya, dan yang mengempamnya jantung, hati, limpa. Sihat ke tak sihat, dia kena sampai oksigen melalui pembuluh darah dan seumpamanya. Tapi secara tak langsung postur kedudukan ketika kita sujud. Okey, sujud kepala ni turun kat bawah, dada duduk ke atas. Kalau air sekalipun kalau ditungging begitu akan sampai kepada saluran-saluran yang halu-halu secara tak langsung. Lebih hebat daripada meditasi, yoga dan tai chi. Tuan dan juga puan, kenapa? Mesti kena sampai. Tapi secara tak langsung orang Islam sujud bukan sekali. Berapa kali agak-agak kita sujud dalam solat? 34 kali. Sebab 17 rakaat. Satu rakaat kan sujud, duduk antara sujud balik. Kalau kita solat yang fardu saja 17 rakaat kali 2 34. Tak kira lagi tuan-tuan qabliyah ba'diyah. Secara langsung hari semalam oksigen akan sampai melalui perantaranya ghairu mubasyaratan, indirect ataupun direct, iaitulah melalui kedudukan sujud dan seumpamanya. Kemudian ni nombor 142 ni abang, iaitulah solat yang tuan nak baca yang tak ada kitab untuk dikaitkan dengan mengisi masa dengan solat. Lalu solat secara tak langsung dia memberi manfaat dan faedah, kesan-kesan moral dan juga kesan-kesan jiwa termasuk kemasyarakatan. Anda nak detail tajuk kita pada malam ni, anda baca dahulu. Solat merupakan kebiasaan berjalan. Nak kait dengan riadah ni, sampai doktor pun suruh berjalan. Doktor pun suruh berjalan. Kalau boleh seumur-umur usia ni, dia suruh ustaz ni berjalan. Ada lift pun tak payah naik lift lah, ustaz berjalan. Naik boleh tingkat tu, kalau tingkat 4 flat lah. Kalau tingkat tu turun naik tu ni pergerakan. Dia suruh kita secara tak langsung bergerak, otot-otot ni berjalan. Kalau kita jogging tak ada masa, paling tidak dia suruh 15 minit dalam 1440 minit ni, 24 jam tu ada pelbagai masa tidur, masa bekerja. Tapi masa di antaranya beriadah, berjalan itu disarankan bukan oleh doktor semata-mata, bahkan oleh agama. 15 minit ke ataupun 3 kali sehari ke, berjoging ke, berjalan. Ini semuanya anda nak kaitkan pengarang Dr. Abdullah Nasir Ulwan kata solat merupakan kebiasaan berjalan. Kita nak kaitkan dengan solat ni, berjalan kaki datang ke masjid ni bagaimana secara tak langsung di sudut pahala, di sudut kesihatan. Ada hak naik kereta, ada berjalan kaki kan. Jadi solat merupakan kebiasaan berjalan. Tapi jangan pula ketika solat berjalan. Bukan itu maksudnya. Berjalan tu boleh, itu pun jangan 3 pergerakan besar secara terus. Walaupun kita nak berjalan betulkan saf. Walaupun kita nak berjalan samakan saf. Walaupun kita nak berjalan tuan ni kerana orang tu terkentut terbatas kosong. Kita duduk kat sini ataupun tepi kena rapatkan saf. Sufu vakum tu. Sufu vakum betulkan saf, pernah ke sana? Adalah berjalan ketika solat sekalipun, tapi tak boleh berjalan macam kita berlari begitu kan, step by step. Tapi maksud kat sini bukan berjalan tu. Ni solat merupakan kebiasaan berjalan. Kerana dalam solat dia tak ada berjalan. Berdiri ada. Berdiri betul tegak bagi yang mampu. Lepas tu hak perbuatan rokok serta tamak ni lah. Perbuatan kita kena rokok, tidak serta tamak ni lah. Perbuatan ni rukun fi'li dia bagi. Lepas tu lepas tidak sujud serta tamak ni lah. Duduk di antara dua sujud serta tamak ni 5. Dia 6 je rukun fi'li. Satu lagi duduk untuk tasyahud akhir. Jadi dalam 6 rukun fi'li, rukun perbuatan, action perbuatan, aktiviti tu tak ada berjalan. Qiyam adalah. Jadi maksud solat merupakan kebiasaan berjalan, iaitu apabila seseorang itu berjalan ke masjid, kaitkan solat jemaah, tuan dan juga pada di masjid, yang Nabi kata salatul jamaah. Salatul jamaah, semayang berjemaah. Kita semayang berjemaah ni nak pergi ke masjid, ada naik motor, ada berjalan kaki tu daripada lorong-lorong ataupun daripada jalan yang pelbagai, 2-3 langkah itu. Afdalu min salatul fazi, lebih afdal. Hadis lain sebut khairun. Abang Amiruddin, khairun ni lebih baik juga. Afdalul lebih afdal. Tuan-tuan panggil awak lah lebih afdal.
awak ustaz, saya tak ustaz. Tuan-tuan perkataan Arab, afdal. Afdalu better, more better, lagi baik, lagi aula, ataupun lagi afdal. Min salatul fazi berbanding dengan solat sendirian. Kadar berapa? Ada dua hadis. Misabah wa ishrina darajah. Sabatul 7, ishirin 20, 20 campur 7, 27. Arab panggil sabah wa ishrin ni 27. Tuan-tuan panggil 27. Atau khamsah wa ishrin 25. 25. 27 ataupun 20 kali ganda berbanding solat bersendirian. So pengarang menyatakan solat merupakan kebiasaan berjalan, iaitu apabila seorang itu berjalan ke masjid 5 kali sehari. Ni pun ada hadis sampai digambarkan, kalaulah kamu ni bak ambil wuduk lah, bak ambil wuduk, hak kata 5 kali sehari semalam tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu. Ada lagi tak kekotoran yang ada kalau 5 kali? 5 kali sehari kita mandi. Kita mandi pun 2 kali. Pagi, malam, tengah hari duduk abjad tak sempat balik sekolah. Kecuali tuan-tuan jenis CEO ada bilik, ada toilet masing-masing. Paling tidak kan. Kecuali hari minggu lah. Pagi, tengah hari, mungkin malam atau petang. Ini kelebihan ambil wuduk. Sampai digambarkan dalam hadis, seandainya digambarkan dalam hadis tadi, kamu pergi semayang nak ambil wuduk itu ada 5 kali hak wajib. Ada lagi tak kekotoran yang melekat? Tak ada. Kekotoran yang melekat akan gugur dosa kita ketika ambil wuduk. Umpama gugur daun di musim luruh. Ketika kita ambil wuduk, gugurnya air wuduk, begitulah berguguran dosa-dosa kecil. Dah kamu ambil wuduk subuh, zuhur, asar, kalau kamu mandi pun 2 kali sehari, ini ambil wuduk 5 kali, gugur dosa-dosa kecil secara tak langsung. Sampai digambarkan macam kita mandi dalam sungai, kemudian pergi, kemudian balik kotor, mandi pula. Begitulah seumpamanya dalam sudut menyucikan, membersihkan hati. Bukan bersih anggota saja, ada 6 anggota kena bersih. Termasuk kita belajar 4 dahulu wajib, 4 aja sebenarnya. Muka, tangan, kepala, kaki. Hak serentak basuh muka tu niat. Jadi 5. Satu lagi tertib. Hal lain sunat. Sampai kita baca doa. Macam mana ingat lagi tak doa ketika basuh muka? Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, putihkanlah wajah mukaku, my face, binurika, dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari diputihkan segala rupa. Wa yauma taswaddu wujuh, dan pada hari dihitamkan segala muka. Ni pun kita belajar dah dulu kan. Contoh, waktu basuh muka. Jadi hadirin dan juga hadirat, kita basuh tu secara tak langsung ada debu, ada kekotoran, ada tanah, semua. Ni bulu-bulu hidup dah basuh. Bersih eh? Yang kedua bersih apa Abang Amiruddin and the gang? Bersih jiwa. Bersih dalaman. Bersih hati daripada penyakit-penyakit hati. Namanya tazkiyatun nafsi, penyucian hati. Imam Ghazali kata bersih penyucian hati ni, nah kita Ihya Ulumuddin, bahkan tuan-tuan belajar bab tarekat, bab tasawuf kan. Apa dia? Penyucian jiwa ni tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Sampai kita panggil nafsi ni jiwa. Sampai daripadanya nafsu. Ni dalam ni nafsu ni. Tengok rasa lain je. Berapa? Tengok janda. Janda pula comel Abang Haji. Janda anak seorang. Janda muda. Janda pula baru umur 32. Body janda tu ji 38, 28, 38. Kena tengok pula duduk. Baru kematian suami. Ada apa dia? Oh, pandai. Ada rasa. Ada orang. Kelantan panggil naik orang. Tengok janda, tengok anak dara, tengok comel. Wow, fuyo. Kadang-kadang melayan ni. Wow. Ustaz dah melayang ni. Kenapa? Ada rasa tu. Kalau tak ada rasa itu tiang. Dia ada nafsu syahwat. Sampai ada nafsu lah, nafsu. Sampai Kelantan dia panggil nafsi ya. Okey? Diri masing-masing, jiwa masing-masing, naluri masing-masing. Itu kait dengan perasaan Arab. Sampai kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa ni ada nafsu. Kalau tak ada nafsu ni benda. Mikrofon ni ada nafsu. Hari ni buat rakaman sebab salut. Tak ada ni kita ketuk mikrofon ni. Ada ketuk meja. Ada.
Ada. 4 kali ada. Tapi cuba tepuk kepala tuan-tuan. Podcast ini dia tengok. Bapa Ustaz tapak saya dia nafsu. Jadi jenis naluri ni jenis human and animal. Binatang ada nafsu. Tapi abjad benda-benda tak ada. Jadi betul Hadirin daripada perkataan nafsun, kullu nafsin sampai kita ada nafsu, nafsi. Ini berkaitan dengan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, penyucian naluri. Dipanggil juga bahasa lain, dipanggil tathhirul qalbi, pembersihan hati. Tazkiyatun nafsi penyucian jiwa. Hak ni daripada kekotoran hati. Bukan tai hidung, bukan bulu hidung, bukan tai gigi. Hak kotor bersih dengan air. Hak ni hati. Penyakit hati kena bersih. Jiwa kita, penyucian jiwa daripada penyakit apa dia? Sum'ah, ujub, riak, takabur, dengki. Itu ada iri hati. Adalah hati kena suci. Sesuci lebaran. Semua tamu kita masih dalam suasana lebaran. Abang semua dah beraya, ustaz tak beraya lagi. Waktu terkocok-kocok nak bagi kuliah ni tuan dah juga apa, tapi sempat juga buka puasa dalam kereta. Yang pentingnya habis 30 tu selesai 6 hari di bulan Syawal. Yang ustaz akhirnya 30 ni, 30 Syawal. Ustaz berapa hari lagi nak raya? Ustaz ada 6 hari lagi. Mana ya ustaz pun tak puasa juga. Mana 30 Syawal dia ada 6 hari lagi tak puasa. Tak puasa sunat lagi di bulan Syawal. Moga-moga ayanda abang-abang dah puasa. Tidaklah tuan-tuan nak buka puasa lagi, nak kuliah lagi, nak solat lagi. Tapi kena arrange lah. Sama-sama hari ni hari Isnin. Tuan dah juga buat. Cerita pasal apa ni? Sucikan secuci lebaran tadi. Tu bab raya. Lirik lagu sesuci lebaran. Tuan-tuan, ni sucikan hati suci dalam debu. Tu berlagu juga. Iklim. Betul kan? Arwah dah salin tu. Tu pun satu hal juga, suci dalam debu. Apa makna suci dalam debu? Bukan love Bukan tentang perasaan cinta. Bagi ustaz, suci dalam debu ni, engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kekotoran itu pasal iklim betul lah. Suara tak berapa comel lah. Suara Salih sedap. Suara ustaz ke laut perginya. Tapi lirik, engkau bagai air yang jernih kan? Di dalam bekas yang berdebu. Itu daripada dimensi hiburan. Tapi dimensi tasawuf, suci dalam debu. Tak baca Quran. Hati kita ni tak suci. Nak sucikan dengan baca Quran. Kaitan dengan agama. Tuan dah juga buat, lunakkan hati, jinakkan hati, baca Quran. So jangan sampai kalam suci dalam debu tu. Suci dalam debu tu. Kalimah suci tu Quran. Kalimah suci. Sebab itu Quran dia panggil, the Holy Quran ni kalamullah. Suci daripada campur tangan manusia. Quran tu suci. Kalau tuan-tuan tak suci tak boleh pegang. Tu suci. Berdebu tak baca. Buka-buka tu ya Allah debu. Buka-buka ada cicuk dalam Quran. Lama tak baca. Tu suci dalam debu juga. Jangan biarkan dia menjadi perhiasan sesuci dalam debu. Kalimah suci berdebu. Majalah lain kita duduk gosok, duduk hias, akorok, pinggan makuk tu. Majalah kita jaga, novel kita, Quran suci dalam debu. Berdebu tak baca. Biasakan baca Quran. Kembali. Apa dia ni? Sucikan hati. Dari sudut tasawuf lah. Jadi lama-lama tuan dan juga puan, jadi molek hati kita. Jangan pula bertambah. Datang ke masjid, sekotor hati kita. Patut dah mari berulang, makin suci lah. Makin hilang perasaan dengki pada orang, pada jiran tetangga. Makin senang tengok orang senang. Dulu tak senang tengok orang senang. Dengki tu. Tak boleh tengok orang senang. Jealous, iri hati. Dengki lah. Dengki ni ayah ada 3. Apa makna dengki? Nama kita panggil hasad. Hasad berkaitan arak. Kita dengki. Kita tambah lagi perkataan berganda. Hasad dengki. Dah lah hasad lagi, dengki lagi. Iyakum wal hasad. Awas kamu, beringat kamu, hati-hati kamu daripada dengki. Wa innal hasada, kerana hasad itu
Kerana dengki itu, kerana hasad dengki itu. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hattab. Memakan hasanat, kebaikan, kebajikan, amalah kita buat ni hasanat ni. Pergi haji dah 3-4 kali, umrah dah dekat 15 kali. Baca Quran, qiyam, ngajar, zikir, semua hasanat. Tapi musnah dek kerana dengki. Sebagaimana ya'kulu, makan. Narul hattab, api, makan kayu api. Sekelip batu habis. Awas kamu daripada dengki. Kenapa? Kerana dimakan hasanat kebaikan yang kamu buat, amal yang kamu buat, sebagaimana api membakar kayu api. Dengki tu. So dengki ada 3. Apa makna? Tamanna zawalun ni'matun sawa'un ni'matud dunya au ni'matud din an sahibihi. Itu takrif dengki. Bercita-cita nikmat yang ada pada si fulan. Nak ambil nikmat dunia ataupun nikmat agama, hilang daripadanya. Ana dengki pada abang, contoh, nikmat dunia abang kaya, ustaz tak kaya. Ustaz ada perasaan dengki dengan dia. Kalau boleh hilang nikmat kaya daripada dia, biar saya pula jadi kaya. Sekali lagi, bercita-cita nikmat yang ada pada si fulan, sama ada nikmat dunia atau nikmat akhirat, ana ambil nikmat dunia kaya. Saya bercita-cita kalau boleh dia hilang nikmat, dia jatuh jadi papa, saya pula jadi kaya. Bahkan kita dengar dia bankruptcy, muflis. Yes! Budak dia buat macam tu kalau suka. Yes! Yes! Lompat-lompat dalam bilik. Tapi keluar, saya simpati dengan awak. Dia menemukan. Sampai tunjuk kesedihan. Belakang dia suka. Dengki. Ada rasa tu, banyak istighfar. Dengki yang kedua. Bercita-cita nikmat yang ada pada dia hilang. Sekalipun dia tak ganti nikmat tersebut. Dia kaya. Biar dia jatuh papa. Tadi saya pula jadi kaya, tukar. Ni tak. Biar dia kaya, jatuh jadi papa. Saya tak jadi kaya pun tak apa. Kita sama-sama papa ke dana. Lebih dahsyat daripada yang pertama. Iri hati pun, kalau dia siluk Makkah, hak dua lagi dahsyat. Yang penting dia kaya jadi papa. Biar kita pula jadi kaya. Hak ni, yang penting dia kaya jadi papa, walaupun kita tak jadi kaya. Kita sama-sama susah. Buah hati aku. Berhenti. Pergi sampai ke Lek Siam sana, cari bomo. Kenapa? Nak guna-guna kawan yang dia dengki, dek kerana pangkat dia, dek kerana bahagia dia, dek kerana baik dia. Orang suka sama ni. Kita tak suka tengok orang bahagia, orang kaya. Ada dalam hati. Istighfar banyak-banyak. Nombor 3, dengki juga. Dia taklah bercita-cita kawan tu kaya jadi apa-apa. Sebab abang kaya, ustaz kaya juga. Untuk jealous apa? Tapi ustaz tak suka nikmat yang ada pada abang mengatasi nikmat yang ada pada ustaz. Abang ada 500,000. I don't care. Ustaz buat hina je. Sebab apa dia? Sebab ustaz ada 500,000 juta. Angguk. Faham lah ni? Sebab 500,000 juta, 500,000 benda sama. So, kenapa dia? Tapi ustaz tak suka. Sebab abang ada 500,000. Ustaz tak kisah. Sebab ustaz ada 500,000 juta. 500,000. Tapi ustaz benci, tak suka. Sebab abang dah dapat 3 juta. Ustaz kekal 500,000 juta. Ustaz pun carilah jalan-jalan macam-macam supaya abang musnah. Bankrupt lah itu je. Dengki juga. Itu takrif dengki boleh tengok dalam Riyadhus Shalihin. Adalah tempiah sikit-sikit, kalau tak banyak sikit. Penyakit hati ni. Patutnya makin datang ke surah, makin suci hati daripada dengki pada orang. Ni datang ke surah, makin busuk hati, makin iri hati. Ada orang macam tu. Pelik sungguh. Balik-balik surah duk mengumpat pada orang. Dia tak senang tengok orang senang. Kerja dia mengumpat. Ada pencen dah. Bukan orang mengata kat sini ya. Dia tak ada kerja. Tengok rumah orang dia dengki, tengok orang senang dia dengki, tengok orang beli kereta dia dengki. Ada kerja. Allah lah sia ke dia. Di hari akhirat, tuan-tuan menafikan hak orang, mengenai orang, menzalim orang, berhutang dengan orang, mengumpat orang, muflis lah. Cuba baca dalam kitab Akhlakul Muslim tu, iaitu akhlak seorang muslim. Itu hadis yang panjang tentang muflis. Atadruna manil muflis? Kami tanya, kamu tahu tak siapa dia muflis? Kami tanya sahabat. Dia pun kata orang muflis itu mala dirhamalahu wala mata'. Orang yang tak ada dirham, tak ada duit. Dirham ni mata wang lah. Dirham ni mata wang daripada perak. Dinar mata wang daripada emas. Qutaifah mata wang juga. Dulu. Sebab itu Nabi kata, ta'insa abdu dinar, ta'insa abdu dirham,
Ta'isa Abdul Qutaifah. Ta'isa ni celaka. Celaka Abdul Dinar, orang yang menghambakan diri pada mata wang dinar. Ta'isa Abdul Dirham, celaka bagi orang yang dihamba kepada dirham. Ta'isa Abdul Qutaifah, celaka malang bagi orang yang menghambakan diri serasa tak rasa dia sembah duit. Cuma Nabi tak kata Ta'isa Abdul Ringgit Malaysia. Nabi tak kata celaka bagi RM, celaka bagi yen, celaka bagi orang yang menjadi hamba pada peso, celaka bagi orang hamba kepada Qutaifah ke. Ini mata wang semua sekali. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Qutaifah. Cuma Nabi tak sambung Ta'isa Abdul Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia ni Ringgit Malaysia, RM. Kalau ke Argentina mungkin dia guna peso, Jepun dia guna yen, Amerika adalah Singapura kan, rupiah. Orang yang menghambakan diri kepada mata wang, sanggup asal dapat duit dia bunuh orang. Tu upah bunuh orang. Kat siang tu upah bunuh alim ulama 1000 bak lah. Kadang-kadang tuan-tuan upah walaupun kamu jadi pelacur bagi upah 200 semalam tapi hamba dia yang penting boleh diwacak walaupun dia jual body dia, maruah dia. Ni hamba semua ni, hamba pada mata wang. Anak kembali kepada Ta'isa Abdul Dinar, boleh? Jadi jangan kita dia hamba kepada mata wang. Allahu Akbar. Cerita kita sampai mana jadi abang? Abang Meludi. Sebelum Ustaz tanya abang ni, hak pasal dengki tadi. Sampai mana tadi Ustaz nak cerita? Kuat sikit. Betul lah, tapi apa perkaitan dengan sampai keluar hamba kepada mata wang tadi? Pandai. Ada kaitan. Sebelum tu mensucikan hati, perkataan suci tadi. So kita sedang mengupas suci hati daripada banyaklah bak takabur, bak dengki, bak hasad, sampai orang kata kita tadi hutang. Kalau kita balik masjid mengupak ke orang, mengata orang, zalim orang, menafikan hak orang tadi. Lalu saya kaitkan dengan hadis, muflis tahu. Muflis macam mana? Lalu bacalah hadis tadi. Hadis tu panjang, saya baca separuh. Atadruna manil muflis? Adakah kamu tahu siapa muflis? Dia sahabat jawab, mala dirham. Lalu timbul perkataan dirham. Siapa yang tak ada dirham? Muflis lah. Wala mata dan tak ada barang. Kalau muflis ikut kenegaraan kita, muflis ni orang yang diisytiharkan muflis oleh pihak perbankan ataupun pihak berwajib dengan kadarnya 50,000 ke atas dan syarat dia warga negara. Kalau hotel 50,000 ada. Itu takrif. Dia diisytiharkan muflis. Kenapa dia sangkut dengan bank 50,000 ke atas dan dia warga negara. Ikut Malaysia lah. Itu muflis. Jadi betul lah. 14 abad dahulu, 1444 tahun dulu, sahabat dia tanya, jadi dia orang tak ada duit, tak ada harta, tak ada barang. Muflis. Seorang orang poor man. Orang kaya ni ada segala-galanya. Kadang-kadang orang itu tak ada duit, tapi ada tanah. Tak muflis. Tanah dia 15 hektar. Walaupun duit tak ada dalam bank, tapi kalau jual tanah 1 ekar saja, kalau tuan-tuan kata dah kita nak beli 1 lot dah 100,000, kena pula lokasi yang tertentu. Anak pernah cari nak beli rumah dekat area UIA. Ni cerita belum dapat rumah ni lah, dekat 15 tahun sudah kot. 65 riyal sekaki. Sekaki 65 riyal. Habis kaki kita. Jadi cikgu nak beli rumah saja 200,000 tanah nak buat rumah lagi. Kena pula di kota metropolitan Kuala Lumpur tu. Anak nak bagi tahu mahal. Beli tanah kalau kat kampung pun beli buat lot dah, pecah lot dah. Adalah 3 lot banglo kat rumah tu. Kelantan. Hari ni balik pun bayar cukai hasil sikit. Kalau duduk Kelantan, jutawan dah. Duduk Kuala Lumpur, rumah teres Ustaz. 22, 75. Cikgu. Itu pun combine loan. Ustaz separuh. Sampai ke batching je. Bayar perbendaraan. Tuan-tuan tak apalah. Orang bandar Tosik on ni. Nampak je macam tu. Banglo tu. Nilai semasa rumah Abang Haji ni berapa? 5.5 juta. Kau up lagi tak tahulah. Nak bagi tahunya si Ami je.
Amin. Abang pun sama. Kau usah bagi rendah sangat. Rumah dia saja 10 juta. Bukan rupiah, RM. Dari rumah kita tak apa sejuta pun. Hadirin aja anak-anak bagi tahu ada tanah. Tanah mahal, harus tanah kan. Ada orang tuan-tuan walaupun duit tak ada dalam bank. Tanah dia situ sekar, 2 sekar, 3, 4 ekar. Jadi betul dia tidak muflis juga. Jadi betul sahabat kata orang yang tidak ada harta, sama ada tanah ke, sama ada apa lagi dia boleh simpan, mungkin harta tanah kereta dah. Kereta dia makin murah. Tanah makin mahal. Rumah pun sama, makin mahal. Orang rumah makin murah. Ada cerita apa dia? Dia tidak ada barang, tidak ada harta, tak ada duit. Ada kan memang tak ada tanah 3-4 ekar tak ada, tapi duit dalam bank banyak. Jadi betul sahabat kata orang muflis mala dirham, orang tak ada ringgit Malaysia, tak ada duit, tak ada harta. Dia kata tidak. Anda nak kaitkan panjang hadis. Orang yang muflis, panjang hadis tu, orang yang di hari akhirat nanti dia semayang tau. Jadi nak cerita dia balik surau dia semayang tu. Semayang berjemaah. Tapi sambil-sambil pergi surau, sambil-sambil balik surau ada mengumpat orang. Tak pasal-pasal. Saya ada kerja tak apa tahu dia dengki dengan kita. Tak tahu dia dengki pasal apa. Ini pun satu hal juga ni, kita ni kadang-kadang kita punya jaga kejiranan kan. Tapi orang tak suka. Jadi kita nak melapan dada, ingat Nabi pun tak suka. Nabi tidak disukai oleh Abu Talib, Abu Jahal. Sedangkan Abu Lahab berjiran dengan Nabi. So kalau kita ada jiran begitu, untuk melunak menjinakkan hati kita kena begitulah. Nabi tu yang dicintai, dikasihi seluruh makhluk alam buana di arah, tapi ada orang tak suka. So kalau ustaz ada orang juga tak suka menjinakkan hati kita tak kacau orang pula dengki. Kerana apa dia tak tahu. Kita buat renovasi rumah, dia dengki. Tak pasal-pasal, tak ambil duit dia 1 sen pun. Tapi nak bagi tahu penyakit orang. Sebab itu kena baca banyak-banyak lah. Baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Jangan tinggal 2 ayat ni. Nabi disihir oleh Labid bin Al-Asam wa banatuha. Salah satunya bang, ayat orang dengki wa min syarri hasidin iza hasad. Aku minta jauh daripada orang dengki apabila dia dengki dengan kita tak tahu. Baca banyak-banyak. Orang sihir kita, mandrum kita. Wa min nafasati fil uqad, daripada tukang-tukang sihir yang menenung pada simpulan-simpulan tali. Nabi baca 6 ayat surah An-Nas, 5 ayat surah Al-Falaq. Combine 2 tu 11 ayat. Sebab disimpul 11 simpulan tali, dia letak jarum, kemudian dia letak dalam telaga lama, dia sihir Nabi. Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, terungkai satu simpulan. Anda nak kata salah satu jadi daripada orang dengki, kita minta wa min syarri hasidin iza hasad. Macam banyak-banyak. Tuan-tuan nak baca surah jin, tak apa. Surah Al-Baqarah 286 ayat, tak apa. Bacalah surah An-Nas dengan Al-Falaq. Berapa je kali? 3 kali. Waktu pagi, 3 kali waktu senja. Untuk jaga kita siang hari dan untuk kita jaga malam. Lepas asar, lepas subuh. Tuan-tuan tengok maksud mana? Dalam maksud kubur al-surah tu, maksud ni doa-doa yang maksud sampai ke Nabi. Kita bagi laluan azan ke, kita terus ke, terpulang. Azan dulu, azan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatin. Saya sambung sikit lagi. Extra time, masa kecederaan, masa tambahan untuk menghabiskan nas dan cerita hadis tadi. Nabi kata orang yang muflis ini orang yang waktu di hari akhirat, walaupun waktu dunia tadi dia berulang-alik pergi ke surau, wa in sama, sekalipun dia puasa, sekalipun dia semayang, ibadat dia buat banyak, tapi dia tambah dengan benda lain. Hak kata muflis ni macam mana? Wa qad syatama haza, sedangkan dia datang pada hari kiamat membawa amalan sembahyang, amalan puasa, amalan qiyam yang banyak, hatta jihad sekalipun. Tapi dia juga membawa iaitulah syatama haza. Syatama ni dia caci orang. Mulut dia ni balik masjid dia caci orang. Nak pergi masjid sambil-sambil sempat lagi 2, 3, 4 untuk fitnah orang, mengadu domba orang. Syatama, dia mengeji, mencaci orang. Wa qazafa haza, qazaf ni dia tuduh orang. Tak tahulah dia tuduh tu anda juga apa kerana apa. Mungkin kerana adalah sebab dia dengki sesuatu. Tuduh taman tanpa asas, tanpa bukti.
Dia tak bagi tahu kita direct. Tapi dia buat mulut korang. Ada jenis juga perangai orang tua macam ni. Bukan kat sini ya. Apa dia tu? Wa akala, dia makan harta orang. Ambil tanah orang sejengkal ke, mata hak orang walaupun sikit. Tak boleh. Suatu ketika dia makan banyak. Tak ada hak macam dengan lawyer 20% tu. Filem apa dia? Filem Piramli ke kan ada kan? Bapak marah, bapak kena jual. Bukan tu. Bukan 20%. Tapi gambaran sikit ya. Dia ambil amanah, ambil upah, iaitulah pikul hatak ni kayu api. Pergi ke jungle hutan belantara, bawa seberkah. Tapi bukan hak dia. Dia ambil upah, tukang bawa kayu api. Tapi waktu lunch hour lah, kalau kita kan 12.45, 12.30, sebelum masuk pukul 2 balik dah. Jadi tengah-tengah padang tu bawa bekah, waktu tengah hari berteduh di bawah pokok. Waktu rehat, sementara nak sampai ke tuan rumah punya majikan. Jadi duduk berehat tu, bawah pokok yang duduk. Sambil-sambil tu, sambil-sambil duduk berehat, muka kayu tu banyak, ada ranting. Ranting hujung sikit. Nak bagi tahu sikitnya, sebab dia patahkan sikit ranting hujung kayu tu punya kecil, buat congkil. Ni, gigi dia. Mana halu Kau ada gigi macam batang balok. Itu gigi badang kau ataupun dinosaur. Kau tu curi balok kes Bukit Cahaya lain. Tapi nak bagi tahu halus ni. Kalau kita macam kemucuk saja hujung, tapi bukan hak dia. Dia ambil, dia pun buat congkil. Tuan-tuan nak tahu kes dia hari akhirat, kes ambil tu hak kata 50 sen sekupang pun tak tahulah, nilai sudah tidak ada tu. 70 tahun tak lesah-lesah kes dia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Itu baru saya fikir. Ini bab amanah. Jaga betul tu. Jangan dok ambil hak orang, menafikan hak orang. Dia tuduh orang lagi dahsyat. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Hak tu makan ke anak yatim ke, makan apa dia? Makan rasuah ke, makan kawan ke. Ada kawan makan kawan. Sebab tu bahayanya tua-tua kecil manis ada. Ini pengalaman lah. Tok tua, mak tua, mati. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mati tok tua. Tapi sebab musabak macam mana? Mula potong jari. Lepas kaki, berkaki. Kos dia dalam 3,500 sebulan. Tuan-tuan mungkin tahu kot. Kapur ke sini ke. Maknanya tuan-tuan kena maintain, kena ada duit lah. Untuk rawatan, untuk ubat. 3,500. Apa? Macam mana? Tapi lebih daripada 3,500. Nama kencing juga. Anas sendiri 32,000. Bukan kencing manis, kencing member. Jadi hak bahaya kencing manis ada lebih bahaya daripada kencing manis. Kencing member. Bukan kita kencing member kita. Member kita kencing kita. Kena kencing ustaz tu. Pasal beli rumah tak. Macam masjid dah tu. Tapi dia nak buat rumah kena konsep Islami. Kita bayar moga kawan kan. Hai, bayar. Duit kita simpan-simpan 32,000. Kena kencing dek kawan sendiri. Hak tu kata kencing manis 3,500. Tapi kena kencing dek kawan sendiri yang panggil kencing member. Oh, lagi dahsyat. So jangan buat kencing member. Kawan makan kawan. Ini bahasa tu makan harta orang. Banyaklah, ada 5 hadis tu bang. Di antara lain wadara bahazah, dia pukul kan. Waktu dia pukul sampai cacat kekal kawan tu. Masuk geng ni, lain 3 lain. Pukul orang, rembat orang, rempuh sana, cacat kawan tu. Cedera kawan tu. Jangan terpengaruh dengan KL Gangster pula. Ni pula ada dia. Original KL. Abang Malik dah tak ada. Dikit oleh Abang Samsul. Tapi tak apalah, itu kilau pak mak-mak KL Gangster ke, apa ni original, apa ni gangster ke, mak kilau ke, itu urusan sutradara filem. Ana bukan sutradara filem, tapi nak touching sikit. Sampai budak-budak kat sekolah jadi gangster pula. Terpengaruh masuk lain. Mata merah aja. Sebab dia ada abang kawasan duk payung dia. Cikgu dia lawan. Budak-budak macam ni pun kita kena kenal. Dia tak kenal lagi tuan-tuan, ada ayah depan duka kat sekolah tu. Kena sekali, lapuk bintang kamar baru dia tahu. Itu off record. Ni cerita apa dia? Cerita guru disiplin. Cerita apa dia ni bang? Pukul orang, tomoh orang, dengki orang, keji syatama fitnah orang, makan harta orang. Dia bawanya semayang, puasa, zakat.
3. Kalau di sudut perkataan, hak jahat 5. Apa jadi pada orang muflis macam ni? Hak dia buat baik, hak kata semayang tadi, bab dia fitnah orang, ambil pahala semayang dia, bagi pada orang fitnah. Bukan fitnah saja, dengki pada orang, menghasut orang, syatana, keji orang, ambil pahala puasa, bagi pada dia. Ni tak kira lagi dia, orang kata kencing kawan tadi, orang kata pukul orang, ambil duit, harpa, pahala, kalau zakat, habis pada dia. Habis. Hutang tak habis lagi. Apa akan jadi? Hak kita fitnah dia, hak kita caci maki dia, hak kita buat mulut pada dia, dia pun bukan maksum. Dia pun jenis maksum. Hak maksum ni tak ada dosa Nabi. Dia pun ada dosa. Tapi habislah pahala kita kena topak bayar hutang dia. So kita tak ada duit ya? Tapi hutang tak habis lagi. Kita fitnah dia, kita dengki dia, kita buat mulut pada dia, sampai orang benci pada dia, sampai kalau keluarga berpisah, sampai apa dia bercerai-berai. Dosa kamu tadi dah lah ada banyak, pahala kamu tak banyak sangat, kamu dah bagi pada dia yang kamu fitnah. Dia sendiri pun ada dosa. Nak buat macam mana? Dosa yang dia buat kamu tangguh. Konsep muflis lah. Muflis macam mana? Duit ada 1,000, hutang 10,000. Muflis. Dah kita kalau duit 1,000, bayar hutang 1,000, tak muflis lagi. Orang panggil masakin, mungkin fukara. Ni dia punya pahala habis, tapi dosa tu, dosa kawan tu dia kena tanggung. Inilah muflis yang hakiki. Back to tajuk kita. So jangan jadi muflis. Sepatutnya kita datang ke surai menyucikan hati, membersihkan hati. Tiba-tiba tak ada kerja lain, nak mengupak korang, deki korang, takut muflis di hari akhirat. Kita buat mulut pada orang. Ini cerita mensucikan. Jadi dalam konteks kita punya pelajaran tadi, kita datang untuk apa dia? Bukan sekadar membersihkan dari sudut luaran, bahkan hati kena bersih. Orang Kelantan panggil apa dia? Hati mau baik. Enjin tu molek, body tak apa molek, kereta pun enjin molek, enjin Ferrari walaupun body tak sebuah hulu baik daripada nampak body Ferrari, Lamborghini tapi enjin Mazda. Tak jadi. Hati perlu baik. Kalau boleh molek dua-dua, enjin power, luar pun comel. Jadi hadirin nak bagi tahu penting, iaitulah tentang membersihkan, menyucikan tadi, mencuci hati. Baru kembali kepada tajuk kita abang. Boleh ada perkaitan, iaitulah kita mensucikan, membersihkan, iaitulah bukan sekadar dengan wuduk, dengan ambil wuduk, bahkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang banyak yang nak kupas bahagiannya, penyakit dengki, ujub, takabur, takut di hari akhirat. Kita bawa amalan baik ni banyak, tapi kita bagi pada orang yang kita fitnah, yang kita dengki, yang kita caci, habis dah pahala kita, kita pula kena tanggung dosa kita. Itulah muflis yang hakiki. Sambung nas sikit lagi. Lepas daripada tu, yang tiada sepi lagi bahawa dalam pergerakan berjalan ataupun pergi balik, ni hak yang lirik, hak kita pergi berjalan untuk bukan sekadar membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit sifat-sifat mazmumah, bahkan secara luarannya kita berjalan pergi ke masjid ulang alik tadi boleh membersihkan kecergasan dan juga badan serta menghilangkan letih dan malas. Asyik tidur aja. Doktor berkata kena riadah sikit, kena bersukan sikit bagi bergerak untuk otot. Kita apabila berjalan rasa fresh. Otot-otot kita pun rasa segar sebab pengaliran darah tadi. Itu hak riadah betul-betul. Ini secara tak langsung solat merupakan satu riadah, iaitulah berjalan. Sebab ada yang berjalan, paling tidak pun anda rasa tak ada parking kat depan sama sekali, parking kat luar. Kalau tidak 4-5 langkah nak pergi, bukan karaoke dangdut, pergi solat isyak berjemaah. Bukan sering kita mendengar para doktor yang mengatakan bahawa pergerakan badan dalam berjalan dan beriadah sesudah makan akan menjauhkan penyakit perut dan juga susah hadam. Dan juga selain penyakit-penyakit yang bahaya. Ini kata doktor. Tidak boleh dinafikan. Kalau begitu, tiadalah hairan lagi jika kita telah mendengar daripada siapa yang tiada mengucapkan daripada hawa nafsu. Ini maksud hadis. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Maksudkah siapa kata? Nabi kata.
Dia kata apa dia? Tiadalah kita, kalau begitu tiada hairan jika kita telah mendengar dari siapa yang tiada mengucapkan daripada hawa nafsu. Itu maksudnya kata-kata Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bukan ikut hawa nafsu, kita cakap ikut hawa nafsu. Nabi tidak bercakap hawa nafsu kecuali wahyu yang diwahyukan. Apa dia Nabi kata? Yang telah menganjurkan para ayah, menganjurkan para pendidik untuk menyuruh anak-anak mereka bersembahyang pada usia 7 tahun supaya mereka terbiasa dengannya serta menghabiskan masa lapang mereka untuk mempelajari sembahyang dan mempraktikkan sembahyang. InsyaAllah anak akan kupas hadir-hadirat hak biasakan sembahyang tadi. Berkaitan kita, tajuk kita tu apa dia? Salat dan riadah secara tak langsung. Salah satu kategori riadah ni berjalan. Lalu pengarah menyatakan sembahyang merupakan kebiasaan berjalan. Berjalan kaki satu langkah tadi ke masjid, dihapuskan satu dosa, ditambah satu pahala. InsyaAllah anak akan sambung siri yang kedua lah bang. Iaitulah kelebihan berjalan kaki ke masjid untuk berjemaah. Menuju ke masjid satu langkah mendapat pahala kebajikan. Sampai Nabi pernah melarang seorang sahabat apabila dia nak beli rumah agak dekat dengan masjid. Senang nak pergi masjid, Nabi larang. Kita cari dekat masjid, senang nak dekat masjid. Tapi pernah keadaan yang lain, Nabi melarang sahabat nak cari rumah yang berdekatan dengan masjid. Kenapa? Kerana apabila dia tinggal dekat, tak banyak langkah dia untuk pergi ke masjid. Tapi apabila tinggal jauh, maka banyak langkah. Dulu 100 langkah, dah dekat 10 langkah, sedangkan setiap langkah tadi mendapat pahala. Ini daripada kelebihan berjalan kaki ke masjid. Namun tuan-tuan tengok keadaan tuan-tuan lah. Jangan pula tuan-tuan street dia boy. Tuan anak ambil package lah. Package 12,000. Buka kepada apa ni hotel, terus nampak Kaabah. Moga package dekat nak senang. Baca hadis ni bayar 12,000. Tapi tak apalah, anak duduk atas bukit Ajwak sana. Sebab jalan kaki apa ni jauh sikit. Jangan lurus bendul begitu. Sebab nak jalan kaki jauh, orang bagi package dekat dengan hotel, tuan-tuan pergi ambil atas bukit sana. Kalau tuan-tuan begitu, boleh juga, silakan. Hotel hak sofwah jam tu serah pada ustaz. Tuan-tuan duduk kat Ajwak sana. Hadirin dan jemaah, ini cerita jangan lurus bendul sangat, tapi nak bagi tahu ada kelebihan. Nabi pernah melarang sahabat supaya apa dia? Supaya kelebihan dia melangkah tadi banyak kerana rumah dia jauh, berbanding kalau dia dekat, langkah dia iaitulah singkat dan dekat serta cepat. Anak akan kupas siri yang kedua berkaitan dengan kelebihan berjalan kaki ke masjid. Ia mendapat cahaya di hari akhirat, akan dibangunkan sebuah rumah di dalam syurga, sebuah maligai, dan setiap satu langkah dihapuskan satu dosa, akan ditinggikan darjat dan banyak fadail, kelebihan-kelebihan yang lain. Kita bertemu pada siri yang kedua, iaitulah salat merupakan satu kebiasaan berjalan. Tajuk abang terus saya buat siri yang kedua apa dia? Salat dan riadah, kelebihan berjalan ke masjid. Yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan saya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.